Assalamualaikum. Hai semua, apa khabar? Saya Wan Nurul Zakifah binti Wan Salahuddin, pelajar DPPPI ISIN Fahad 6. Pada video kali ini, saya ingin persembahkan kepada anda semua video persediaan berkaitan subjek psikologi EEA 7022. Mari bersama saya, jom! Topik yang akan dibincangkan di dalam video ini iaitu motivasi, kreativiti, pengurusan bilik darjah dan interaksi dalam bilik darjah. Motivasi. Motivasi ialah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu pekerjaan sama ada berasal dari dalam diri ataupun dari luar. Dan motivasi juga ialah satu keinginan untuk mencapai sesuatu atau ingin memperoleh kejayaan. Jenis-jenis motivasi. Motivasi ekstrinsik iaitu motivasi yang didorong oleh faktor luar, manakala motivasi intrinsik iaitu motivasi yang didorong oleh faktor dalam diri. Antara teori yang terdapat dalam motivasi ini iaitu teori hierarki keperluan Maslow yang bermula dengan fisiologi, keselamatan, sosial, penghargaan dan berakhir dengan diri sendiri. Seterusnya, kreativiti iaitu kemampuan atau kebolehan mencipta. Kreatif versus inovasi. Kreatif ialah tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baru. Manakala inovasi pula proses menjana idea dan mengaplikasikan idea kreatif dalam konteks tertentu. Berdasarkan pembacaan saya, terdapat model proses kreatif terarah. Pembangunan kreativiti melalui kurikulum persekolahan memerlukan model spesifik yang dapat diaplikasikan dalam semua disiplin ilmu. Model proses kreatif terarah ini mempunyai 4 fasa. 4 fasa tersebut ialah persediaan, imajinasi, perkembangan dan tindakan. Fasa persediaan, kemahiran utamanya ialah pemerhatian dan analisis. Fasa kedua ialah fasa imajinasi, kemahiran utamanya ialah penjanaan idea dan sintesis idea. Fasa ketiga ialah fasa perkembangan iaitu kemahiran utamanya penambahbaikan dan menilai. Fasa keempat ialah fasa tindakan. Kemahiran utamanya ialah pelaksanaan dan amalan berterusan. Terdapat 2 tingkah laku guru. Yang pertama, meningkatkan kreativiti pelajar. Yang kedua, menghalang kreativiti pelajar. Kita teruskan lagi dengan topik yang ketiga iaitu pengurusan bilik darjah. Maksud pengurusan bilik darjah iaitu proses perancangan, pengorganisasian serta proses pembelajaran untuk memastikan suasana yang berkesan. 2 perspektif konsep bilik darjah. Yang pertama, satu tempat kerja. Perspektif yang kedua, satu sistem ekologi. Ciri-ciri bilik darjah iaitu berbagai dimensi, unsur serentak, kesegeraan, ketidakboleh-ramalan, keterbukaan dan sejarah. Antara ciri-ciri bilik darjah iaitu berbagai dimensi, kepelbagaian atau senarai tugas dan aktiviti pembelajaran dalam kelas yang dipertanggungjawabkan kepada seorang guru dalam bilik darjah. Sebagai contoh, menerangkan konsep, memberi arahan, menunjuk ajar kemahiran atau mengurus tingkah laku dan lain-lain. Bilik darjah juga merupakan satu tempat yang dinamik dan kompleks. Ciri-ciri bilik darjah yang kedua ialah unsur serentak. Kepelbagaian perkara berlaku atau berlangsung serentak pada satu masa. Sebagai contoh, mengajar menggunakan bahasa yang mudah difahami, kenal pasti murid yang faham atau sebaliknya, menguruskan masa, memantau tingkah laku dan lain-lain. Ketiga ialah kesegeraan. Banyak perkara berlaku dengan pantas dalam bilik darjah dan memerlukan guru membuat keputusan dan tindakan segera untuk kepentingan murid atau pembelajaran yang berkesan. Keempat, ketidakboleh-ramalan. Adakala perkara yang berlaku di dalam situasi bilik darjah sukar dijangkakan guru. Kelima, keterbukaan. Guru hendaklah bersifat terbuka terhadap segala pandangan dan komen murid-murid atau orang lain yang konstruktif.
berkaitan proses pengajaran dan pembelajaran. Keenam, sejarah. Penyimpanan rekod atau dokumen murid sebagai contoh rekod kesihatan, rekod prestasi dan lain-lain membentuk satu identiti bilik darjah yang mewujudkan rasa kekitaan. Antara elemen pengurusan bilik darjah iaitu mengurus rutin bilik darjah, mengurus aktiviti murid, mengurus bahan pelajaran. Topik yang terakhir iaitu interaksi dalam bilik darjah. Pola interaksi terbagi kepada 3. Interaksi sehala, interaksi dua hala, interaksi pelbagai hala. Interaksi sehala. Ciri-cirinya, berpusatkan guru, tiada interaksi antara murid, aktiviti pembelajaran pasif. Strategi, memberi arahan, kaedah kelas dan demonstrasi. Interaksi dua hala. Ciri-cirinya, penglibatan murid digalakkan, aktiviti pembelajaran aktif. Strategi, kaedah pembincangan dan aktiviti soal-jawab. Interaksi pelbagai hala. Ciri-ciri, pembelajaran berpusatkan murid, murid lebih kreatif, interaksi guru dan murid sehala iaitu melalui bimbingan atau arahan sahaja atau sebagai fasilitator. Strategi, kaedah berkumpulan, kaedah projek, aktiviti bermain, aktiviti lakonan dan aktiviti sumbangsaran. Contoh susunan bilik darjah PAK 21. Sekian daripada saya. Terima kasih menonton. Bye.